Assalamualaikum and good afternoon. So today we will be okay. We will be interviewing an experienced entrepreneur in the food manufacturing field. Okay. So I'm Siti Masara binti Zailan and I will start the interview session first. Okay. For the first question, may I know your background such as name, age, ethnicity, origin, and education background? Okay, so Assalamualaikum and selamat petang untuk semua. Okay, nama saya Nurul Nadia. Orang panggil Nadia Nashida. Agak-agak umur berapa? Saya tengok. Kalau korang tengok sendiri ni, agak-agak korang teka umur berapa? 25. 25? 20 something. Hah? 20 something. 20 something selain tu? Kita lebih kurang je. 23? 24. 22. 22. I baru Tapi 22 muda ya lagi. Allah. Tapi muda lah. Muda lah, muda. Muda lah. So, umur 22, asal daripada Seremban Negeri Sembilan. Tak tahu macam mana daripada jauh ni sudi nak interview kita orang. And then merupakan student marketing, diploma in marketing from Polytechnic Shah Alam. Baru grad last year before COVID. Last year. Supposed to be grad tahun ni tapi COVID kan, so diorang tak boleh nak continue lah macam tu. And then tak sambung degree sebab dah fokus Asia Education. Pusing dia kat sini lah. So study tu hold dulu macam tu. Okay. Okay, penjelasan yang sangat detail. Untuk yang second question, how did you decide to start venturing in this business? Kenapa apa? Kenapa I start Asia Education? Alright. So kenapa kita start Asia Education ni? First of all, Asia Education ni baru je setahun. And then okay, kita starting asalnya buat sampingan je, part time. Sebab last year, masa awal tahun, I buat business. Buat business ni di same time practical dekat office lama. So bila orang kata apa, bos bagi macam chance lah, okay lah, you nak balik awal pergilah buat business sendiri kan. So balik tu and then just I think okay lah nak buat business sendiri. So first buat dia business online je, tak ada buat business makanan ni. Sebab kalau buat business makanan ni complicated sikit sebab nak jaga quality. Dia punya apa, challenging dia banyak sikit lah kalau compare barang-barang macam tudung ke, benda tu simple je. And masuk bulan 2, my sister, adik I, dia ada program entrepreneurship and then diorang decide nak buat macam Korean food. So starting from that, kita orang ambil that recipe and then buat dekat rumah. Buat dekat rumah dengan mak sendiri lah, dengan adik bongsu, dengan mak. So that time sendiri buat open order, sendiri juga yang hantar, sendiri juga buat marketing sendiri lah. Starting bulan 2 lah kita naik sampailah sekarang. Dia puncanya naik sebab sini kita banyak main IPT. Kita orang main matrikulasi Negeri Sembilan, kita ada masuk dekat Politeknik PD. And that time ada juga open order dekat Politeknik Shah Alam. So starting from that, kita start grow. And then kita ada juga try a few of marketing element, masukkan benda dekat dalam ni. Macam tu. Menjawab ke soalan tu? Menjawab. So maksudnya kiranya buat daripada rumah lah mula-mula. Yes, kita orang almost 7 months dekat rumah. Tapi seal dia macam seal dekat kedai. Faham tak? Startnya dulu, satu hari 2-3 kotak je ayam Korean tu. And then bila kita keep buat sampai kan satu hari boleh dapat 30 kotak, and then move to like 60 kotak, 90 kotak sampai cecah 100. Bila kita orang buat set ramen tu lagilah. Sampaikan satu hari tu 40 pack set ramen habis. Lagi-lagi time puasa. Time puasa memang kau-kau pula nak macam tu. Daripada sendiri COD sampaikan panggil rider luar, COD kan barang kita orang. Daripada 3 rider
3 rider tu termasuk dia sendiri lah. Sampai kita panggil almost like 10 riders dekat rumah. Sampai macam tu sekali. Lagi satu sebab that time is COVID kan, dah start COVID. So kita orang semua dah tak boleh keluar. So masa tu chances demand tengah tinggi lah. So delivery masa tu kan macam delivery je boleh keluar. So that time kita orang, waktu tu juga kita orang naik. One of the reasons is because of PKP. Sebab orang tak boleh keluar, so kita orang tak makan naik. Okay. Okay, seterusnya saya akan paskan interview ni kepada kawan saya. Okay. Okay. Dia macam kalau soalan tu tak menjawab, bagi tahu tau. Takut meladu pula. Boleh. Okay. Untuk soalan saya, Okay. who are the customers that you aiming for? Oh, customer. Yang soalan yang what the company's name tu nak jawab ke? Pun boleh je. Boleh juga So kita start dengan nama lah kan. Okay, kenapa nama Aisyah di Kitchen bukan nama Nadia di Kitchen? First because of Aisyah ni adik kedua saya. So dia yang mulakan Korean tu dekat Matrix hari tu kan, yang macam tadi cerita tu. So we think that okay lah kita letak nama dia sebab dia yang bermulanya. Tapi selebihnya macam marketing ke order ke semua sendiri saya yang buat. Saya sendiri buat lah. Dengan kawan-kawan. Masa tu sebab kita collab dengan FUIPT, ada Matrix, ada Polytechnic PD, ada juga daripada MRSM. So budak-budak ni yang banyak tolong kita orang naik juga waktu tu lah. So kita orang letak nama Aisyah di Kitchen ni sebabkan nama dia. And then who are the customer that we aiming for? So macam Aisyah di Kitchen ni banyak produk lain. Macam kalau previously kalau yang pernah datang sini, ada pernah datang sini ke? Tak pernah Semua, and then macam mana korang tahu Aisyah di Kitchen lah? Saya pernah order tapi tak pernah datang kedai. Oh, Seremban Seremban. Okay, so macam Aisyah di Kitchen ni banyak produk lain. Kita ni terkenal dengan, okay first memang boleh delivery lah, kedai yang boleh delivery. Tapi delivery kita banyak gila produk lain dia. Kita ada Korean food, kita ada Western. Western tu macam nasi butter, nasi black pepper, and then kita ada spaghetti. Lepas tu another produk lain kita ada masakan panas, macam goreng-goreng tu semua ada. And then another produk lain kita ada macam lauk tengah hari, macam udang petai, kita ada daging salai. And then dari segi dessert pun kita ada variety. Dessert pun kita boleh delivery. So setiap scope produk lain tu kita ada khusus customer dia sendiri. Okay, kalau macam Korean Western ni mostly youngster. Macam kita-kita lah. Youngster kan yang macam suka ambil gambar, suka benda-benda pelik, yang suka macam kalau kita ambil gambar, oh cantik, lepas tu post. Dia masih youngster. Kalau macam customer yang macam kita tak suka benda-benda yang pelik ni, masakan panas lah. Mostly like parents ke, orang-orang yang mungkin lagi tua ke, macam family kan, konsep yang family punya lah. So macam budak-budak yang tak makan Korean tu, yang budak kecil tak makan pedas tu boleh ambil je yang macam tu. And then kalau macam yang tengah hari kita ada juga macam lauk tengah hari, lauk negeri. So yang nak lauk tengah hari punya saya pun ada. Tapi semua produk lain ni tak adalah macam meriah sangat. Maksudnya yang kalau boleh lauk 20 jenis tak. Tapi dia sikit tapi banyak. And then semua produk lain ni boleh juga delivery. So kita kalau delivery pula kita fokus on orang yang bekerja, orang-orang kilang, orang-orang yang memang tak ada masa nak keluar ataupun yang memang malas nak keluar dan dia nak cepat. Yang malas nak masak tu lah memang kita menyediakan servis yang macam ni lah. Macam tu. So that was the customer that we aiming for. Okay. Next. Next, how many employees do you currently manage? How many employees? So sekarang kita ada almost 20 orang staff. Walaupun kedai ni nampak kecil tapi sebenarnya 20 orang tu ramai juga. Kita ada 5 riders, kita ada 5 orang crew kitchen,
kita ada lebih kurang 3 orang waiter, 3 ke 4 macam tu. Lepas tu yang dekat bahagian bar kita ada lebih kurang 2 orang. Kalau macam yang tu. And then cashier saya sendirilah seorang. Kalau management banyak family sendiri buat. Family tolong. So total overall like 20 lebih lah. 20 orang macam tu. 20 orang. Okay, next. Okay, next. What has changed in the business when it started to meet the demands? Maksudnya macam mana? Maksudnya business tu apa yang berubah berdasarkan permintaan yang banyak. Berubah sekejap. Actually saya pun tak faham sangat soalan ni. Macam kita starting dekat rumah kan. So at that time is PKP. First factor is PKP. So once is PKP, waktu tu semua orang tak boleh nak order makan kat luar. Automatically semua kedai tutup. Semua semua operation cuma delivery je yang boleh keluar. So that time masa tu demand memang orang kata kita buat delivery, kita buat Aisyah Kitchen ni waktu yang memang orang demand tengah naik. Demand waktu tu delivery tengah naik. So once kita dah orang kata that time demand delivery tu naik, so kita dah macam memang pulun kau-kau lah masa tu. So we take that opportunity untuk buat kau-kau marketing masa tu untuk orang semua kenal Aisyah Kitchen ni makanan ramen yang boleh delivery. Tapi in that time bila kita dah start kau-kau marketing tu ramai lah yang macam tiru kita punya packaging, tiru kita punya style, buat ramen tu ramai sangat tiru. Sampai ke packaging yang kita guna tu susah gila nak jumpa. Itu challenging dia lah. And then bila kita dah move to kedai, bila move to kedai, kita banyak dine-in pun banyak juga demand dia. Delivery maintain lah macam biasa. Kalau macam dine-in bila start kalau dine-in demand dia naik sebab variety kot, makanan variety kot. Kalau macam dine-in sebab kita banyak kategori boleh masuk. So that's one of the reasons kenapa macam makcik tua pun boleh datang kedai Korean macam ni. Sebab ada je tanya macam pakcik-pakcik ni datang dia makan apa? Sebab padahal kita kedai Korean. Apa salah makcik-pakcik ni datang lepak-lepak sini kan? Mesti cakap, kau makan Korean ke? Kau tahu ramen ke? Ramen pun dia tak tahu. So bila dia datang tu maksudnya dia makan lah macam goreng-goreng. That time lah. So bila kita banyak produk lain tu diorang lagi macam excited nak datang. That's reasons kenapa kita punya customer tu ramai regular until hari ni. Kadang customer yang delivery tu seminggu tu 3-4 kali order. Sebab anak dia boleh makan, mak dia boleh makan, nenek dia boleh makan, semua boleh makan. Macam tu. Setelah. And then? Okay, itu je dari saya. Okay. Terima kasih pas kepada kawan saya. Okay, pleasure. Okay, next saya pula. Aimah Nafisah. Nafisah. Yang mana? Oh, Nafisah. Okay. Alright. Hi Nafisah. Do you have any goals why you set up the business? My goal masa start business ni kita fikir macam sekarang ni untuk local product, especially macam biasanya kita akan jumpa McD, delivery, KFC, banyak yang macam fast food. Delivery ni fast food banyak yang dominant ataupun yang banyak menguasainya semacam McD kan, benda-benda macam fast food yang macam tu. Tapi orang lokal kita tak ada. Orang lokal kita macam jarang lah ada delivery yang boleh hari-hari delivery. So that time kita macam why don't we do Korean food tapi boleh delivery hari-hari. Sebab tak ada tau orang yang jual Korean food yang hari-hari. Biasa kan diorang kan main slot, ambil sekali banyak order, macam tu je. Dia tak buat hari-hari. And then kita orang nak misi dia local food ni boleh pergi jauh. Bukan makanan like yang dah famous je. Kita orang nak bawa Aisyah Kitchen ni satu momen yang macam kalau kau order, kau boleh delivery juga. Macam kalau nak order nasi lemak ke, boleh delivery. Tak ada nak order nak order McD je ke, faham tak?
Maksudnya kita nak pelbagaikan item lokal ni untuk boleh delivery macam tu. Faham tak? Menjawab ke? Menjawab. Okay. Seterusnya, what the risk orientation at early startup? Maksudnya Challenging risiko masa pada start. awal. Okay, challenging masa start. Masa start, kalau masa PKP dulu, riders banyak kena tahan lah dulu. Dia bukanlah kena tahan, dia macam agak limited sikit lah kalau nak keluar tu sebab kita tak boleh nak banyak tempat masuk sebab nak keluar delivery kan. And then number two, cabaran dia cost. Cost dia kalau nak buat untuk Korean food dengan Korean ni dia agak mahal. Costing dia sangat tinggi lah. So kalau nak pergi jauh tu memang you kena ada extra money. Sendiri punya extra money. Sebab syarikat kecil ni 100% kita punya duit. Tak ada duit marah ke, tak ada duit loan dekat mana-mana. Sendiri. Dan bila kita move tu kedai dalam waktu sekitar kejap. Sekejap. Hello. Oh. Alamak. Customer food. Stop. Mana nak tu? Hello. So tadi ada orang call. Betul. Oh dengar ke? Dengar? Dengar. Masa-masa ni lah pula orang nak call kan. Apa tadi? Apa tadi kita borak? Oh cabaran dia. Cabaran dia. Dengar ke? Dengar. Dengar So cabaran yang kedua is cost. Sebab untuk buka kedai dalam waktu jangka yang sangat pendek ni, sebab kita operasi 7 bulan. Lepas tu bulan ke-8 kita dah start sign up untuk buka kedai. Which is cost dia memang quite highest lah. Nak renovation dia, nak hire staff lagi, nak add on everything is like, yelah daripada Korean food je tiba-tiba banyak product lain. So memang cost dia sangat tinggi. And then number 3 is untuk starting actually kitchen ni kita problem staff. Which is sekarang staff ni mostly orang sekarang ni dia nak gaji higher. So macam kita memang bagi rating yang standard lah. Tapi diorang ni kalau boleh kerjanya nak kejap. So macam staff tukar-tukar sikit lah. It was challenging lah sebab kedai baru nak naik kan. And then bila ada juga riders yang kadang kita tak cukup riders. So bila delivery dah banyak, riders kita kurang. So that's the problem lah untuk starting. Masa nak maintain ke tu agak challenging lah. Cost and then sekarang pun memang tapi ada and then selain cost pun ada juga sebab cuaca. Kalau bulan puasa ni challenging kita orang is puasa.
Bukan puasa, dia hujan. Tak tahu lah dekat Kelantan hujan ke apa, tapi kalau kat sini hari-hari hujan. So kita punya delivery tu agak terganggu lah. So diorang expect akan dapat before buka, tapi ada juga yang certain kita tak dapat nak deliver on time. Sebab ada juga rider accident masa COD. So challenging dia memang macam tu lah kalau buat delivery. Okay. Next. So Okay, tu je soalan saya. menjawab ke? Dah. Okay. Thank you. Seterusnya. Boleh tak I start? Boleh. Sweta start dulu lah. Kak saya nak tanya, what are the key mistakes did you make along? Kak boleh dengar ke? Dengar. So what are the key mistakes did you make along the way and share some experiences and lessons learned based on that? Like the greatest experience and the most worst experience yang Akak pernah face before. Ada ke macam tu? Kalau ada Akak. Gila ke tak ada? Gila kalau kau nak sustain tu. Okay. Lesson. Okay. Momen yang paling kita tak expect bila daripada rumah kita boleh dapat, orang kata macam mana, tiba-tiba ramai sangat kenal. Itu that moment masa tu macam kita tak tahu macam mana, tapi kalau order phone sekali masuk like 50 orang serentak non-stop. So that was a moment yang macam kita masing-masing macam orang kata tengah naik kan. Hari-hari kita punya, kalau COD tu riders, bayangkan gaji riders satu hari je 100 seorang dengan Syari Kitchen. Seorang tau, kita ada like 5 riders. So that mean 500 gaji satu hari. Kalau dia kerja 5 hari dah 500 dah gaji dia. That kita punya rich moment lah yang memang orang kata greatest moment lah kan. So and then number 2 is bila kita dapat buka kedai dalam waktu setahun, orang ramai terkejut. Sebab that time is orang kata macam PKP kau tutup kedai, kita buka kedai. Yang tu. And then tapi sebab dalam masa 7 bulan tu juga kita memang tak ambil tak ambil duit daripada modal yang kita dah keluar tu. Hari-hari tak ada gaji tau. 7 bulan tu memang semua tak ambil gaji. Semua simpan je. Ambil gaji pun sikit-sikit. Okay, and then selain gaji masa tu yang kita nak keluar nak buat kedai ni je almost like 100k. Renovation, barang, banyak lah. Ini tapi ada certain juga item, tapi kita tak ambil 100% barang baru. Macam kerusi dengan meja kita ambil daripada kedai yang tutup. Diorang jual harga half, so kita ambil je kat diorang. And then dia punya meja tu lah meja yang baru je, so kita ambil lah macam tu. And then bila kedai sambutan memang alhamdulillah. Memang orang kata kedai tu hari-hari pack. Sampaikan customer bising-bising lah makan dia lambat ke apa semua ke, macam tu lah standard lain bila kedai pack kan. That was a greatest moment yang sepanjang dengan Syari di sini lah. So and then moment yang orang kata downs dia bila kita bila dekat rumah pula, bila kita dah naik waktu PKP and then kan jadi PKPP yang semua orang dah boleh keluar tu. So daripada 4 digit satu hari sale, then move to 3 digit je. Daripada delivery memang satu hari boleh cecah dalam satu hari seorang boleh dapat 100 tu, 90, 80, 100 tu, sampai boleh jadi RM30 je seorang. Ada momen macam tu, sampai ada rider yang berhenti, ada yang tak nak kerja, ada yang kata macam tak best. Yelah dah dapat banyak-banyak 100 hari 100 and then suddenly drop macam tu, dia macam better aku kerja tempat lain lah daripada aku kerja sini, macam boleh pergi jauh ke. Ada momen lah. So masa tu memang totally down. Sebab kita dah buat dekat rumah, dah naik drop macam tu kan. So kita macam agak shock lah. So what I did is masa tu I go to belajar dengan Najib Asadok. Kalau kat sini tahulah Najib Asadok, and then dalam 2 hari ikut training dengan dia, then baru start naik balik. Bila start naik balik, kita terus join event, kita terus and then my nenek kata macam, okay if you nak sustain,
pergi go spend more. Once you spend more, you can get more. So dia kata okay buka kedai. So first nak buka kedai, nak beli. Tapi sebagai baru 20, that time is 21. So bila umur 21 ni nak beli kedai, susah lah sebab kita komitmen, dia nak orang yang stable lah kan. So kita sewa je kedai. Bila sewa kedai, bila buka kedai, unexpected memang sambutan dia daripada dapat, contoh dapat 1 ke 2,000 satu hari, boleh cecah 5-6,000 satu hari. Kita punya cost, kita punya sale per day lah macam tu. So kalau kira over per month pun boleh lepas lah nak bayar gaji 20 orang tu, macam tu. And then kalau momen yang paling kritikal juga ada dealing dengan customer lah. Dealing customer is the most challenging part sebab buat delivery ni semua orang basically nak cepat. Tapi kita kena consider juga riders. Sebab ada juga riders yang accident masa kita bekerja. So hujan, kadang-kadang memang tak boleh nak memang keluar on time. So there was like moment customer yang marah-marah, maki-maki. Ada pernah juga kita orang viral sebab dia kata makanan dia dia dah tunggu lama tapi tak dapat. So kita cakap dengan dia macam, padahal benda tu boleh je, boleh communicate, boleh tolerance pun. Tapi dia still juga choose untuk viralkan kita orang. And then kita orang macam tak apalah. If you kata kedai kita teruk, then pergilah kedai lain ke. Even sebab you cannot compare McD and us. McD dah berpuluh-puluhan tahun. And they know they have their own system, they have their own structure. And kita baru je, setahun lebih je. Setahun 2 bulan. You can't expect that we can reach that very high expectation lah. They will set lah. Challenging dia itulah di mana orang letakkan pengharapan yang sangat tinggi dekat kita. Oh, kalau order ni aku nak sekarang juga dapat. Tak boleh lah macam tu. So challenging the customer. Customer is like annoying lah. Annoying ni satu. Dia memang kalau boleh dia nak makan sekarang juga. Itu yang challenging dia. So kita nak dealing dengan karakter-karakter macam ni hari-hari. Kadang kita kesian juga dekat rider sebab rider kadang-kadang sampai tak makan, hantar cepat. Kalau rider nak macam ni, customer marah-marah pula. Macam tu lah. Customer. Kalau momen memang orang kata, naik cepat. Dapat buka kedai cepat, dapat gaji rider semua besar-besar. Tapi dalam naiknya kita tu macam-macam yang kita hadap banyak sangat. Orang tiru produk, orang ambil gambar photoshoot kita spend dekat kedai almost 500 untuk photoshoot. Tapi orang suka hati je, curi macam tu je. And then bila riders gaji sikit ada yang lari. There was moment yang kita rasa memang ada juga moment yang masa tu order pack tapi riders tak ada. 1-2 je. So masa tu memang semua terpaksa keluar hantar order makanan. Moment yang macam we have to do this lah. If you like basically kalau nak bawa satu nama tu tak mudah lah. So hard. Sebab karakter staff macam ni, karakter customer macam ni. So everyday we have to learn, improve day by day lah. Macam lain lah kalau orang kedai yang berpuluh-puluhan tahun ni berbeza dengan kedai yang baru. We still like a baby lah. Orang kata kan, baru nak naik. So banyak lah orang kata nak berjalan lagi, nak berdiri dengan tegak tu masih kena belajar. Tak mudah lah macam tu. Menjawab ke? Ya Kak. Soalan kedua saya, were there some critical moments in development of venture when it almost failed and how do you overcome it? Tapi saya rasa Akak dah jawab dalam soalan satu tadi. So Akak ada cerita pasal critical moment and when Akak punya venture nak almost fail, Akak overcome. So I rasa tak payah jawab lagi. Dia kalau macam kalau sales drop, kita terus buat, kita check balik on marketing yang kita buat. So marketing is kita ubah daripada kalau A, we move to B, then we try to C. That was what we try lah untuk make sure sustain that. Number 2, kita tambah product line yang baru. Macam McD, diorang ada every month kot ke every season yang ada
kadang burger baru, burger ni. So kita try that marketing nak make it that customer excited. Okay, macam bulan puasa ada apa? Hari raya ada apa? So that's one of kita nak maintain the customer lah. And then number 3 is kita trykan pelbagai nombor 3 ni yang paling kita jaga is customer relationship. Customer relationship actually di kitchen daripada dulu sampai sekarang kita masih ada detail yang dulu lagi. Kita memang keep maintain benda tu. Kiranya kita memang kita try to treat the customer macam kawan. So once you treat your customer like your friends, macam kalau dia kata, akak saya nak order lah, dia tak ada acquaint. Sebab bila kita nak order banyak kali kat kedai tu, kita kan macam malu lah. Macam, aku order kat kedai ni banyak kali, malu lah kan. So kita kan ada rasa moment macam tu kan. So when kita treat macam dia macam kawan, dia rasa macam excited. Macam akak hari ni nak order lah. Saya nak order lah. Macam tu. So dia orang macam excited lah. Macam boleh lah nak kawan dengan dia orang. Tapi bila berkawan sangat dengan customer, dia orang akan ceritakan apa yang kita kurang. Akak hari ni rider macam ni macam ni. Okay lah. Sometimes good, sometimes not. Macam tu. Sebab nanti dia ingatkan nanti orang tu layan dia, orang tu macam kalau duit nak minta refund, nak cepat sebab dia tahu kita ni baik. So dia ambil that advantage macam tu. Okay. That's all from me, Kak. All the best for your business. Thank you. Okay, next. Next saya. Okay. Soalan first, how concerned were you with control of the venture, people and decision making when starting the business? Yang mana? Atika Atika. How concerned? Soalan dia macam mana? Maksudnya bagaimana akak tarakan usaha atau beri usaha serta keputusan waktu mula-mula start business? Usaha akak masa start business. Usaha? Usaha macam akak nak bagi usaha yang tetap ke macam kena ada sokongan daripada orang-orang sekeliling ke? Sebab kalau nak start business dia macam agak challenging gila. Biasa? Faham tak akak? Dia apa yang influence akak buka kedai ataupun apa yang buatkan akak boleh sampai hari ni macam tu? Apa yang macam usaha apa yang macam terdetik dekat hati akak masa mula-mula nak start business? First is akak punya mak. Akak punya mak akak yang orang yang pertama, bukan pertama lah, dia yang cakap, kakak you have to do this. Dia yang orang pertama yang influence akak untuk buat benda ni. Sebab basically I have my own cosmetic products. So bila ada produk sendiri ni, kita macam naklah buat produk F&B sebab F&B ni challenging. It's so tiring sebab hari-hari kena masak, hari-hari kena keluar modal, hari-hari kena tu, so benda tu macam memenatkan berbanding bisnes yang lain lah. Tapi kalau nak paling cepat, paling sustain is F&B. So masa diorang kata, buatlah Syed Kitchen ni. Okay, first mak sendiri, parents, ayah pun support. And then number 2, kawan-kawan. Sebab kan I have my own networking things. Sebab at that time, bila kita buat business, kita banyak bergaul dengan different people kan. So nak jadikan cerita juga, masa belajar, I was like macam president club lah untuk entrepreneurship dekat Politeknik Shah Alam. So masa tu networking memang besar. Kawan dengan ni, kawan dengan tu. So masa tu ramai yang macam kata, why don't you collab dengan ni, why don't you collab dengan ni, why don't you collab dengan ni. So benda tu membantu kita nak cari lagi cepat. Nak bantu kita kembang benda tu. Kembang benda tu. So akak macam pengalaman yang akak timbul tu pun juga menjadi macam usaha dengan support akak macam tu? Yes, pengalaman. Lagi satu sebab kita pun buat bisnes, memang dah buat bisnes. So regular customer tu dah ada lah. Macam kalau customer yang jual produk makeup dulu, ni jugalah yang beli dekat Syed Kitchen. Kawan-kawan. So kawan-kawan macam tahulah, Nadia ni memang buat bisnes. Dia dah buka kedai. So kita try lah dia punya yang Korean macam tu. So kawan-kawan macam dia tahu dah.
Kawan-kawan support, and then family lah, and then bila when it's come to money, parents yang banyak bagi support. Sebab dia kata dia trust me untuk do this, and then dia kata just go ahead. Memang masa tu kita punya belanja tu memang kita cut sikit lah. Dalam masa 7 bulan tu memang tak ambil gaji, tak apa, tapi kena simpan sebulan, kena simpan 15,000. Buat apa cara, kena buat sale, kena simpan, buat sale simpan. Kalau nak buat dating ke apa, kena lupakan dulu macam tu. Maksudnya semua modal daripada bisnes ni datang daripada akak sendirilah, bukan daripada parents. Parents ada, sendiri pun ada. Sebab kalau saling berbagi. Saling berbagi lah. Yes. Untuk kembangkan bisnes ni. Cousin, ada macam masa cari kedai pun banyak macam nenek carikan. So Pak Zara pun carikan. So diorang yang kata okay, kalau dulu kita ambil tempat yang sini tak boleh macam ni. Kalau macam ni kita ambil tempat sini. Sebab kedai ni bukan first choice kita. Kedai ni kedai yang macam last choice. Yang first choice kita nak kedai baru. Kedai tak nak kedai sewa, nak orang kata tempat yang eksklusif lah kononnya. Kau sekali strategi. Kononnya strategik lah kan, tempat tengah naik. Tapi I'm wrong. Sebab kedai yang kita ambil sekarang ni kedai yang dekat area taman-taman. Tapi orang kata kalau kedai kau tu boleh pergi jauh, kau pandai buat marketing, orang akan cari juga. Betul. Macam tu. Sebab ada juga kata macam, kedai kau ceruk dalam tu boleh ke? Boleh orang boleh meniaga ke? And then kita cakap lah, rezeki tu bukan kat tangan kau, rezeki tu kat tangan Tuhan. Yang penting kau usaha. Kau usaha, kau tahu cara, kau perbaiki hari-hari, insyaAllah rezeki tu kan ada. Macam tu. Okay. Soalan saya seterusnya, what you can learn from being, apa yang akak boleh belajar ataupun apa nilai yang akak dapat sepanjang buat bisnes ni? Macam nilai untuk diri akak sendiri. Okay, macam first things consistent. Kalau hari ni kita baru bermula, memang kita akan dapat yang macam kita nak. Hari ni mungkin kita akan mula dengan sikit je dulu. Hari ni memang kita akan dapat memang tak banyak pun. Tapi when you consistent, hari-hari buat, possibility untuk kalau ending dia you nak dapat 100 pun boleh jadi. Dengan syarat you keep consistent. Sebab konsisten buat marketing, konsisten perbaiki, konsisten orang kata jangan stop. Sebab kalau nak cerita berapa yang mengutuk ataupun berapa ramai kata Aisyah di kitchen ni tak boleh pergi jauh, ramai. Sebab masa buat kat rumah, ramai katalah macam kenapa berhenti belajar? Kenapa tak semua belajar? Kau kan pandai. Macam tu. And then I was saying, benda ni boleh pergi jauh kalau aku buat. Kalau aku keep consistent. So, keep consistent sampai hari ni. Sampaikan kalau tengok chat tu, customer dah auto order dah. Daripada kita kena cari customer, now customer cari kita. And then number 2 is discipline lah. Disiplin dalam manage duit, accounting. Lagi-lagi dengan sekarang PKP. So bila PKP ni banyak benda yang kita kena berjaga-jaga lah. Especially when it comes to money lah. Sebab nak kumpulkan 100,000 dalam waktu terdekat susah. Impossible. Kalau kita cakap 1 million pun orang tak percaya. Betul tak? So kita macam kena keep discipline. Kalau cakap bulan ni target 15,000, that's meaning by hook or by crook we have to reach 50k. Dengar ke? Dengar. So daripada segi financial akak tu macam semakin membaik lah. Yes. Kita memang disiplin lah, sangat disiplin. Sebab memang kita cut semua benda-benda yang tak penting kita cut. Macam tu. And then number 3 is keep belajar. Maksudnya keep belajar tu hari-hari macam mana nak manage staff, macam mana nak manage buat marketing. Sebab marketing ni banyak scope. Boleh jadi social marketing pun dalam banyak ada subline dia. And then macam mana nak interact dengan customer. So hari-hari memang kena keep learning. Apa-apa pun memang kena keep learning, terus belajar. Sebab kalau kita stop,
susah nak pergi jauh. Number 4 is I think is kena berani. Why I'm say berani is macam mana beraninya kita orang daripada rumah ke kedai. Macam akak berani ambil cabaran. Ambil cabaran dia macam mana kita orang kata kau ni kedai nak bayar 2,000, hasil kau pun 2,000. Macam mana nak bayar tu? Kan? Tiba-tiba daripada sendiri tak bayar gaji sendiri, tiba nak bayar gaji orang. Macam mana tu? So, point dia kena redah je. Redah dengan ilmu dan disiplin dan konsisten. So macam orang kata, kalau kau nak pergi jauh, kena berani redah, kena berani tanggung risiko dia. Risiko dia macam itulah, bila ada staff macam ni pula, riders macam ni pula. Tapi apa pun, just facing, buat and then perbaiki. Kalau kata hari ni staff tak ada, okay lah kita buat je lah. Kita buat mana yang mampu. Kalau customer tak faham ke apa, okay tak apalah, tak payah order. Macam tu. At least kita ikhtiar yang terbaik. Kalau ada still juga cakap yang tak terbaik tu, banyak lagi option yang dia boleh buat. Boleh pergi kedai lain ke, macam tu lah. Macam tu lah hari-hari kita face. Okay, itu saja soalan daripada saya. Okay. Daripada Iman. Okay. Okay, hai Kak. Hai. Soalan saya, what source of resources did you have when you start the venture? Did you write a business plan? Nafisa, apa soalan? Soalan Aimah. What source of resources did you have when you start the venture? Did you write a business plan? Sources nak daripada mana? Ya. Yeah. What source of resource did you have when you started the venture? Dia soalan ni macam mana? Dia sumber yang kita orang dapat masa Nak start business. start business. Income sendiri? Okay, macam kita start, okay, masa kalau kat rumah basically duit sendiri je. Ada juga few people yang offer kita untuk apply MARA, apply, tapi benda tu complicated and take time. And then basically 100% sendirilah. Daripada duit yang kita buat hari-hari tu kita kumpulkan and then kita rolling dia dan kalau contoh kalau ada gaji kita asing siap-siap hari-hari, mana kita nak saving kita asing siap-siap. Maksudnya disiplin dalam manage duit lah, source gitu. And then itu kan jap. Menjawab ke? Kalau macam kita tak ada apply loan apa-apa. Lagi senang lah. Dia agak cabaran sikit sebab yelah kita tak dapat maksimum kapasiti yang kita nak, tapi benda tu boleh kalau kita tahu dengan caranya. Macam contoh kalau nak beli barang sekali pun kita takkan ambil barang baru. Masa buka ni pun kita banyak macam untuk kek, untuk chili cake pun kita ambil second hand. Supposed to be harga asal 5,000 boleh jadi dah save 4,000. Kalau macam contoh total cost untuk beli kerusi meja supposed to be kalau boleh jadi 15,000, kita dapat dalam saving 10,000, 8,000. So total kalau buka roughly boleh cecah lah like 100-200k tapi kita boleh kurangkan dia sikit. Okay. Masa start business tu ada tak buat business plan? Business plan? Ada business plan tapi tak adalah buat like formal one, tapi kita buat planning macam kita akan setting goals ataupun target every month. And then kita akan buat review macam kalau bulan ni what mistake that we make. So kita akan buat business plan, okay kalau bulan ni kena reach berapa target, berapa quantity yang kita keluar. Macam kita ada target tau, setiap item berapa yang kena jual every day untuk capai that certain target. Kalau cakap satu hari kena cecah 20,000, contoh 2,000, okay ramen ni berapa, tu berapa. And then macam tu lah kalau business plan dia. Sebab business plan kan dia besar. So tapi kalau kita banyak focus on accounting, marketing. Macam tu. Itu je soalan dari saya. Menjawab ke? Menjawab. Menjawab, okay. Kalau tak menjawab beritahu
Sekarang apa Aimah Soalan seterusnya dah lancat lah Kak. Sebab Aimah ni tak boleh buka mic. Kenapa tak nak cakap? Dia line slow. Line slow. Ah, What's the primary motivation factor? Primary motivation macam mana? Anyone can explain ke? Factor leads. Ke motivation apa yang menyebabkan akak start? Rasanya motivation. Kenapa akak start? Kenapa akak start? Kenapa akak start? Macam tadi rasanya dah jawab kot. Kenapa akak start is because my misi is I want to become a young millionaire at the young age. Sebab kalau orang cakap siapa owner kedai ni, I tak cakap this is mine. Because orang tak percaya. Orang akan ingat, okay, I'm a staff only. So I want to prove to them that I can be a young millionaire, I can do this at a young age. Macam tu. And then motivation yang saya tu juga is because I nak naikkan orang-orang muda ni, nak buktikan dekat orang-orang luar sana yang cakap budak-budak muda sekarang ni pemalas. It's wrong. Sebab budak-budak zaman sekarang ada certain yang bagus, ada certain tak. So bila yang bagus ni kita olah dia. So basically Aisyah kecil kan ada 20 orang kan. Paling tua pun ada 2 orang je. Itu pun 30 lebih dengan 40 lebih. Selebihnya semua bawah 24. Paling muda umur 16. Kita punya riders 18, 19, 20. Kita punya kitchen crew daripada 2 orang je yang tua, yang lain 18, 19, 20. And then kita punya bar crew umur dia 22 dengan 21 dengan 18. Kita punya orang waiter je dah umur dia 18, 19 je. So kita punya motivasi, kita punya mission that time is kita nak tunjukkan dekat orang luar yang Asian Kitchen ni yang bawa dia semua orang muda. Nak tunjukkan dekat orang yang budak-budak muda sekarang pun boleh bawa nama yang macam ni pun boleh pergi jauh. That's one of what motivate me to do this. Macam kalau dia kata banyaknya mistake, kalau masa kita buka kedai ni ramai cakap mistake macam ni, mistake macam tu. So kita buktikan lah walaupun hari ni banyak silap tapi kita akan keep perbaiki benda tu. Macam tu. Motivasi lah. Menjawab ke? Aimah? Menjawab ke? Jawab ke? Menjawab. Menjawab. Kenapa jawab? Lagi? Soalan dia? Kak, saya nak tanya, Ya. apa untuk promote Akak punya kedai? Like, macam ada page Instagram ke? Tak, saya nak tanya Kak, apa Akak buat untuk promote Akak punya kedai? Macam dekat ada Instagram page ke, dekat Facebook ke, dekat apa Kak? Macam tu. Deadline. Contoh. Kita memang ada guna Foodpanda, Grab, and then kita ada join a few apps, tapi local apps untuk delivery. Facebook for sure. Facebook memang kita ada FB page, Aisyah Kitchen, and then Instagram, FB page. And then kalau dekat WhatsApp, kita ada guna sistem WhatsApp dia sendiri, which is kalau kat WhatsApp, kita guna WhatsApp business kot. Sekejap. Let me show you. Dia orang ada macam ni. Nampak ke? Nampak tak? Nampak Kak? So kita macam guna sistem ordering macam ni so that diorang just macam kalau nak order add to cart and then kalau dia order just macam ni je, add to cart. So kan nanti order tu kan sampai kat kita. Macam tu. Itu a few of apps yang kita guna lah untuk memudahkan customer. Thank you Kak. Alright. Tapi kalau macam selain apps juga kita buat konsep kita akan nak open order untuk dine-in ada, untuk takeaway ada, untuk order delivery pun ada. So kalau macam delivery pun diorang ada a few optional lah. Nak Foodpanda boleh, nak Grab boleh, nak apps lain pun boleh. Nak sendiri COD pun boleh. Tapi for those yang macam tak nak dine-in tapi tak nak delivery, nak takeaway boleh, we just WhatsApp. Nanti kita dah siap, kita beritahu okay nama apa, nanti boleh ambil pick up terus. Macam tu. Kirain kita
memudahkan a few orang kata macam masalah-masalah ni kita mudahkan lah. Okay, macam orang takeaway nak macam ni, kalau dine-in nak macam ni, macam tu. Lagi? Ada soalan lagi ke? Kalau nak tanya, boleh tanya je tau, alang-alang dekat. Akak nak tanya apa tagline kedai akak? Tagline. Tagline, sedap, murah dan berbaloi-baloi. Dia bukan sedap tau, dia sodap. Sodap, murah, berbaloi. Jadi yang penting sedap, ini yang penting murah dan berbaloi-baloi lah. So ada banyak lah dia nak. Kalau nak order ice blended boleh, nak order Korean food boleh, macam tu. Lagi? Ada salah? Tanya je, alang-alang tu nak tanya kan? Nak tanya lagi? Boleh tanya-tanya je. Akak start bisnes masa umur berapa? Sejujurnya daripada umur 14. Start bisnes umur 14. Masa tu meniaga air dengan cousin. Balik sekolah, siap-siap betul meniaga air. That was my first business. So bila PT3 stop jap sebab fokus PT3. And then umur 16 saya start business buat my own cosmetic kot. Buat produk kecantikan lah masa tu. Habis je SPM terus buat photoshoot, terus buat marketing. Bayangkan habis 17 ni, masa tu pergi ambil lesen, pergi juga buat bisnes sendiri. Masa tu buat produk kecantikan. Bayangkan umur 18 kot boleh dapat satu hari 1,000. Sebulan boleh sisa ribu-ribu juga masa tu. And then bila masuk belajar, kita terpaksa tukar produk lain. So masa tu just buat produk macam fun-fun je lah, jual makeup, ada jual keripik, ada jual air, macam tu lah waktu zaman belajar. And then bila final year, masa practical, buat Aisyah di Kitchen sampai sekarang. Macam tu lah. Lagi? Kak, what are your plans for future? Apa? Plan untuk future nanti, akak ada kita nak buat macam ni untuk future nanti. So, Future for Aisyah di Kitchen yeah. Alright. Kalau akak tunjuk ni, actually kita dekat, this is my hall untuk Aisyah di Kitchen. Kita tengah buat renovation. Nampak ke? Nampak tak? Okay, macam ni. Okay. So basically kita baru je beli kedai dekat atas, kita tambah kedai atas untuk kita buka a small hall untuk Aisyah di Kitchen, like a private hall untuk Aisyah di Kitchen. So plan ni dia after raya ni kita akan open like macam private party lah. Maksudnya kalau yang nak buat gathering dengan kawan ke, yang nak buat ini party tapi semua buat kat sini. So sebab sekarang ni kita tengah buat renovation, sekarang diorang baru je pasang this stuff, and then diorang tengah pasang banyak lah, aircon semua dah ada, aircon, TV. So after this nak buat macam bridesmaid party ke, nak buat birthday anyone ke, nak prank orang ke, semua boleh buat kat atas ni. Dengan kapasiti dia 30 ke 50 orang. Kalau macam nak buat small talk ke, macam tu. Dia was kita punya planning lah yang tengah buat sekarang. Itulah. That was the latest planning. Lagi? Saya tanya, akak kan student, lepas tu buat Apa? bisnes. Student buat bisnes. Lepas tu macam mana manage time dengan kehidupan? Masa belajar? Masa belajar? Okay. Kalau cerita masa zaman belajar, masa belajar buat bisnes juga. Masa belajar buat bisnes, join pula geng-geng MPP, join juga kelas lah macam biasa kan. Memang hari-hari pack kalau sebabkan belajar dekat Shah Alam, so kita senang ulang alik. So hari Jumaat je mesti balik nak settlekan postage ke, nak settlekan COD. Hari Sabtu juga malam settlekan assignment ataupun hari Ahad nanti balik Shah Alam. Tapi masa hari Ahad tu pun
kadang ada kelas business, so memang kena attend every week. Untuk kita punya motivation lah, untuk kita maintain dalam, orang kata apa, make sure that kita kena semangat bisnes lah macam tu. So every malam Ahad ke malam Isnin. So nanti kan pergi kelas, and then Isnin kelas pagi pukul 6 dah ke rumah dah. And then kalau macam sebabkan join MPP semua ni, so petang ada meeting, malam dalam pukul 9-10 baru sampai rumah. Buat assignment, esok sambung balik macam tu. Ni memang macam tak ada live, tapi you have a good networking with everyone. Networking, memang lecturer ramai kenal. Kalau nak cakap lecturer offer talk dekat Politeknik pun ada juga. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Rasanya dah tak ada kot. Tak ada kan? Ada? Ada, sudah ada. Okay. Apa? Okay, maksudnya itu boleh terima Apa? terima kasih untuk interview kami. Kami sangat hargai. Tak dengar lah. Tak dengar, dia macam sama-sama. Terima kasih sebab sudi diinterview oleh kami agar kami dapat siapkan tugasan kami. Maaf kalau ada sebarang kekurangan sebab line semua terputus semua. Terima kasih juga sudi jemput. Okay. Boleh tak nak ambil gambar sekali semua? Boleh jap. Semua on lah kamera. Masing-masing lawa kot. Okay, sekejap. Kita snap sikit. Tapi kalau macam ada few soalan yang korang nak tanya masa nak completekan assignment, boleh bagi tahu tau. Macam tu. Okay. Boleh senyum sikit. 1, 2, 3. Sekejap. 1, 2, 3. Kita selfie lah. Sekejap 1, 2. Alright. Kalau ada any by the way, terima kasih semua sudi dengar my story yang tak sangat tu. And then kalau any yang korang nak tanya ke, you can just like contact My Sarah kan. My Sarah boleh beritahu je. Sebab previously macam kalau ada interview daripada IPT ni, kadang diorang masa nak settlekan assignment nak letak SSM ke apa kan, nak prove that actually kat sini ada ke tak, boleh je. Macam tu. Akak kami doakan semoga akak murah rezeki. Amin, insyaAllah. Terima kasih. Semoga bisnes akak ni terus maju pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Terima Semoga kasih. akak dapat banyak pelanggan. Amin. Lagi banyak pelanggan lagi macam Clean Sis. Gitu. And korang good luck juga for your study and good luck for your finals too. Final ke dah tengah semester? Tak kisahlah. And then apa cakap selamat hari raya tu semua. Selamat hari raya juga. Nanti nak tanya Roger. Okay, terima kasih akak. Okay, terima kasih. Thank you for your time. Bye. Thank you for your time Kak. Bye. Okay, bye. Sekejap, dah buat IG story ya. Boleh tak? Korang cakap bye-bye je. Sorry lah, saya memang suka posting ni. Sekejap Alright, say bye-bye lah. Okay. Bye. Bye-bye. Thank you for your time. So nanti boleh tengok dekat IG Share Kitchen. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay, kita dah habis kan? Habis. Dah boleh on call kan? Dah. Okay. Bye. Bye. Terima kasih korang.
Sama-sama.